أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الوافي بسم الله رب السماوات والأرض بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, seperti yang saya nyatakan semalam, kita continue mengenai rare remedies. Semalam saya sebut esok, maknanya hari inilah. Cuma saya tak buat sebelah pagi tadi. Lagipun tak dihujan, hujan dan lain pun tak berapa okey. So, petang tadi pun banjir sebenarnya. Jalan pergi ke Kota Warisan itu banjir di simpang belok Jalan Kenilai itu belok ke Kota Warisan, situ ada banjir. Kereta kena lalu ikut tengah lah supaya tidak tenggelam air. Okey, itulah kawasan akibat hujan. Mungkin esok tak ada hujan lah kot sebab ramalan cuaca sehingga ke hari ini. So, malam ini saya teruskan. Kalau tidak, saya kena buat esok. So, saya nak buat malam ini. Mengenai remedi sebagai sambungan kepada remedi yang lalu, kita sebut mengenai Areka Kashu. Okay, itu remedi ke-73. Yang berguna juga untuk masalah kecacingan, kesan-kesan cacing seperti bola mata jadi besar dan kita ingin mengecilkannya boleh guna. Itu kita sebut dahulu. Kita tak pergi, tak tinjau kembalilah. Kita terus pada remedi ke-74. Juga merupakan satu lagi rare remedies. Dan di sini tidak seperti remedi sebelumnya. Ada lebih kurang 4 ke 5 simptom partikular. Simptom partikular body untuk rare remedies ini agak teragih sedikit. Dan juga harus dimaklumi bahawa Dr. Clark tidak memasukkan remedi ini di dalam Practical Dictionary of Materia Medica yang dikarangnya, sebuah materia medika yang besar. Tapi remedi ini tidak ada. Tapi sebagai remedi, sebagai bahan daripada pohon-pohonan yang bersifat herba, ia ada digunakan secara herba. Okey, sebelum kita tinjau kegunaannya di bahagian yang lain atau dalam amalan perubatan lain selain homeopati, maka remedi yang kita sebut sebagai remedi bagi kram. Remedi bagi kram. Bahasa Melayu apa itu kram? Kolik. Kolik itu adalah kram. Okey, kembali kita. Assalamualaikum Puan Nurliza. Okey, saya tak nampak ramai yang masuk. Ada 2-3 orang. Okey, lain kadang-kadang okey, kadang-kadang tidak. Ni sekarang saya menggunakan data. So, Argemon mexicana ini satu remedi untuk kram. Bahasa Melayunya kolik. Di dalam buku tersebut saya cantumkan makna dia menjadi kram kolik. Okey, sejenis kram yang berupa kolik. Bila kita sebut kolik ni, seolah-olah benda tu memulas-mulas. Itu selalunya yang dirujuk kepada kolik. Okey, satu remedi untuk kolik dan spasma usus bawah. Maknanya kalau ada spasma itu di bahagian usus bawah. Okey, bahagian usus bawah. Maknanya ini satu remedi berkaitan dengan usus juga. Keadaan otot-otot neuro menyakitkan. Neuro ni selalu kita rujuk kepada neuralgia. Maknanya sakit yang berhubungan dengan saraf.
Okey. Jadi otot-otot neuro itu merupakan saraf otot. Okey, dikatakan otot-otot saraf ini menyakitkan dan kerana ia begitu sakit menyebabkan kita tidak dapat tidur. Okey. So, keadaan otot-otot neuro itu menyakitkan sehingga menghalang kepada tidur. Penyakit reumatik berkaitan dengan penyakit Bright juga. Berguna untuk sakit jenis rheumatism. Ya, tetapi dia ada hubungan dengan penyakit Bright atau kita sebut Bright's disease. Okay, Bright's disease ini nama banyaklah dalam buku-buku homeopati kita jumpa perkataan Bright's disease. Orang sekarang dah tak berapa sebut dah Bright's disease ni. Dia sebut nephritis. Nephritis itu menunjukkan keradangan. Maknanya radang pada buah pinggang. Inflamasi buah pinggang. Okey. Sama ada disebabkan oleh infeksi jangkitan, mungkin ada berlaku apa orang sebut sebagai keadaan-keadaan masalah autoimun, masalah-masalah toksin, tak kira lah. Tapi Bright's disease ini merujuk kepada permasalahan keradangan pada bahagian buah pinggang atau ginjal. So, keradangan ini boleh terlihat dalam pelbagai bentuk lah. Mungkin ada kes-kes yang ada perdarahan, mungkin kes yang boleh menyebabkan kepitaman, konvulsi. Konvulsi ada kaitan dengan kolik yang kita sebut tadi. Mungkin ada masalah-masalah kebutaan dan koma juga. Okey, itu pengenalan. Pengenalan ini dikutip oleh Dr. Boric daripada Dr. McFarlane. Dr. McFarlane. So, tinggal 80%. Okey, saya nak ambil kesempatan ini untuk supaya dia tidak mati, saya ingin saya tambah data supaya boleh kita teruskan. Sebab tinggal 20% saja sudah di info awal, jadi saya terus tambah. So, bahagian kepala. Sekarang kita pergi pada simptom partikular, disebut bahagian kepalanya sakit kepala. Itu mungkin dialami oleh pesakit dengan rasa berdenyut-denyut. Berdenyut-denyut di mana? Dalam kedua mata. Dalam pelipis. Kedua mata dan bahagian pelipis. Dan kepala pula dia rasa panas. Nak menjeluak pula, makan banyak ni. Kerongkong rasa sangat kering. Sakit ketika menelan. Itu simptom sakit kepala dia. Simptom sakit kepala dia sebut berdenyut-denyut dalam kedua mata dan pelipis. Di kepala pula rasa panas. Kerongkong sangat kering dan sakit bila hendak menelan. Maknanya ada sekurang-kurangnya 5 simptom bila sakit kepala. Dan bahagian gester rasa sakit. Rasa sakit dan bila sakit dia cenderung untuk muntah. Okey. Saya sebut di situ suka muntah. Kita boleh lihat yang bahasa Inggeris, dalam bahasa Inggeris. Dia sebut apa? Suka muntah. Like vomiting. Okey, itu kesilapan saya dalam terjemah. Feels sick like vomiting. Okey, rasa sakit. Suka muntah tu silap. Itu kesilapan terjemahan. Okey. Boleh tak perbetulkan? Rasa sakit like vomiting. Rasa sakit itu seperti hendak muntah. Itu cantik. Itu bahasa yang cantik. Itu bahasa yang cantik. Jadi kita ganti perkataan suka itu seperti hendak muntah. Rasa sakit itu seperti rasa hendak muntah. Itu istilah sebenarnya. Masa terjemah dulu mungkin kita laju sikit. Kita sebut terus like itu makna suka. So di sini rasa sakit like vomiting. Seperti memuntah. Seperti seseorang itu muntah. Itulah rasa sakit dia. Dan rasa mencengkam.
Memulas. Itu yang pengenalan disebut kolik tadi. Spasma dan kolik tadi. Rasa mencekam atau memulas ini merujuk keadaan krem dalam bahagian hulu hati. Okey. Dalam hulu hati kita ni kita rasa krem. Okey, itu krem. Di bahagian yang jarang kita krem selalu kat betis, dekat bahagian lain kat perut. Ini dia kata kat hulu hati. Apa istilah hulu hati dalam bahasa Inggeris? Griping in pit of stomach. Pit of stomach. Okay. Istilah pit of stomach ini, terjemahan Dewan Bahasa dan Pustaka ialah hulu hati. Dan tiada selera makan. Pesakit, bila dia sakit, ada memulas, dia tidak ada selera makan. Tapi dia ada rasa sendawa. Sendawa dia itu mengeluarkan angin. Bukan sendawa lepas tu tertahan. Maknanya dia sendawa dan dapat mengeluarkan angin. Mengeluarkan angin ini penting. Penting untuk pesakit itu semakin baik bila sendawa. Bila sendawa dia rasa selesa sebenarnya. Sebab angin sudah keluar. Apa yang tertahan itu dapat dikeluarkan. Kalau sendawa tapi angin tak keluar, maknanya dia ada masalah. Ada masalah terhalang. Okay, kita lihat simptom partikular seterusnya, iaitu bahagian urinary. Okay, bahagian pengencingan. Dia ada mengeluarkan urin, air kencing dia sedikit. Dia mungkin berwarna dan warnanya berubah. Warnanya berubah-ubah. Okay, itu berkaitan dengan urin. Simptom partikular untuk orang perempuan, ada head tertahan atau terpendam. Patut keluar dah tapi belum keluar lagi. Dan bila keadaan itu berlaku, keinginan seksual dia merosot dan dia juga rasa kelemahan. Okay, ini dijelaskan oleh Dr. Boric dengan perkataan diminished sexual desire. Okay. Berlaku kekurangan, semakin berkurang kehendak seksual. Itulah maknanya. Sebab kita belajar ekonomi kan. The law of diminishing returns. Okey, umpamanya undang-undang apa kita sebut, undang-undang pulangan semakin berkurang. Okey, maknanya diminished sexual desire itu ialah kehendak seksual dia itu semakin berkurang serta ada kelemahan, weakness bahasa yang disebut. Bahagian extremities disebut oleh Dr. Boric, left knee, lutut sebelah kiri stiff, kejang and painful, menyakitkan. Feet swollen, kaki bawahnya membengkak. Kita bahasa Inggeris dia, kita terjemah langsung begitulah. So saya catat di situ, ekstremiti dia lutut kiri kejang. Seperti permulaan tadi. Kejang. Permulaan tadi kita sebut apa? Spasma kita sebut kolik kita sebut juga sebelum itu cramp. Ada unsur-unsur cramp. Okey. So cramp itu adalah istilah kejang juga. Di sini disebut lutut itu stiff. Stiffness pun merujuk kepada kekejangan. So lutut kiri, dia sebut lutut kiri ni very specific. Lutut sebelah kiri itu kejang dan menyakitkan. Maknanya kejang dan sakit sangat. Dan kaki, dia tak sebut mana kaki, maknanya dua kaki boleh bengkak. Okey, lutut kiri kejang dan menyakitkan, kaki membengkak. Bahagian modaliti. Modaliti disebutkan pesakit boleh melarat pada waktu tengah hari. Khususnya kelemahan, rasa kelemahan dia. Kalau orang perempuan itu, keinginan seksualnya merosot, tiba tengah hari, dia rasa sangat lemah. Okey. Itu keterangan oleh Dr. Boric. Di hujungnya, dia nyatakan dos yang sesuai diberikan, potensi ke-6. 6 potensi.
Jus segarnya dipakai untuk ulcer dan ketuak. Maknanya jus dia boleh diguna untuk rawat ulcer dan ketuak. Siapa sebut? Dr. Boric sebut. Itu mungkin digunakan secara herbal. Boleh digunakan untuk ulcer dan ketuak. Itu kalau kita ada potensi Q lah maknanya. Okey, kita tak jumpa banyak kegunaan remedi ini pada ketika ia crude ataupun pada dos kasarnya. Tapi siapa yang belajar Ayurvedic medicine, Ayurvedic medicine, satu perubatan tradisional India, Yunani, Siddha itu pun semua orang di India, dia guna remedi Argemone mexicana ni. Dia guna remedi ini untuk masalah jaundice, sakit kuning. Ophthalmia digunakan maknanya untuk sakit-sakit mata juga. Digunakan untuk scabies, kudis buta itu scabies. Diguna juga untuk jangkitan kulit, cutaneous affections, dan juga diguna untuk dropsy. Tadi pun kita sebut pasal, walaupun dia tak sebut dropsy, tapi kita sebut ada masalah bengkak, membengkak. Itu mungkin merujuk pada dropsy dalam perubatan Ayurvedic. Dan dalam Ayurveda disebutkan bahawa ia membantu untuk maintain. Untuk maintain ni apa bahasa Melayu? Bahasa Melayu maintain untuk mempertahankan, untuk meneruskan sirkulasi darah secara biasa. Okay? To maintain normal blood circulation and cholesterol level in human. Boleh membantu juga tahap kolesterol yang normal di kalangan manusia. Siapa yang kata? Ini boleh rujuk, boleh cari dalam Google, dalam satu ekstrak researchgate.net. Researchgate.net ada satu kajian dibuat, kajian farmakologi tentang potensi kegunaan, keupayaan kegunaan Argemone mexicana. Management of wound healing antibiotic activity. Itu hakikatnya dia spesifik study mengenai wound healing. Tapi dicerita juga mengenai apa yang orang-orang Ayurvedic guna remedi ini. Maknanya diguna untuk jaundice, ophthalmia, scabies, cutaneous affections, dropsy, dan juga untuk maintain sirkulasi darah dan kolesterol yang normal. Itu kenyataannya dalam Ayurvedic. Tapi dalam homeopati seperti yang kita sebut lagi tadi, dia boleh digunakan untuk masalah kram, kolik, spasma usus bawah. Masalah kolik berkaitan dengan gester ataupun kolik berhubungan dengan ekstremiti. Tapi dia sebut stiffness lah, kejang yang menyakitkan. Okey, itu yang disebut oleh Dr. Boric. Adalah juga hampir-hampir ada sebahagiannya hampir bersamaan dengan apa yang disebut oleh Ayurvedic. Tetapi homeopati ni lebih detail sebab homeopati bila dia buat proving, dia akan melibatkan perasaan seseorang itu. Jadi seseorang itu boleh menceritakan bila dia ambil remedi ini untuk proving, dia dapati otot-otot neuro dia menyakitkan. Dia rasa sakit dalam bahagian saraf dia dan sakit itu teramat sehingga dia tidak dapat tidur. Dan ada juga kesan sakit rheumatism. Okey. Khususnya yang berkaitan dengan orang yang berkaitan dengan ada masalah buah pinggang, penyakit berat tadi. Okey. Juga homeopati tadi kita sebut dia berguna juga untuk masalah sakit kepala, kalau ada rasa berdenyut di kedua mata, pelipis, kerongkong rasa kering, sakit bila kita hendak menelan, kepala pula rasa sangat panas. Dan rasa sakit disebut juga simptom dia, rasa sakit tu seolah-olah seorang itu akan muntah. Bagaimana sakit orang yang sedang kemuntahan itu, begitulah rasa sakit pada gester yang memerlukan remedi Argemone mexicana. Okay, dan ada memulas-mulas dalam bahagian ulu hati. Dan disebut juga walaupun penyakit gester, kerongkong dia rasa kering,
Ada juga rasa sendawa dan mengeluarkan angin di bahagian castor. Okey, so itu saja. Cuma disebut tadi juga bahagian urinary, sesuai juga ada simptom urinary dalam homeopati. Dalam pengenalan juga disebut mengenai masalah penyakit Bright, ada hubungan dengan masalah nephritis. Okey, so dengan itu juga bahagian urinary, kita boleh ambil ingatan kalau orang tu kencing dia sedikit dan kencing dia mungkin berwarna dan warna dia boleh berubah-ubah. So itu secara ringkas cerita mengenai Argemon mexicana. Okey, sudah. Okey, kita sudah tamat remedi ke-74. Okey, saya ambil masa 5 minit nak maklumkan kursus saya tak tahu bila, kena tanya Puan Nurliza. Tetapi saya nak maklumkan kalender sebenarnya kita dah boleh cetak. Hari itu saya dah war-warkan awal lagi kalender kita nak cetak. Tetapi sebab kalau cetak sekarang dia tidak ada cuti sekolah. Dari Kuala Lumpur dihantar kepada printer, kalender dia tidak ada cuti sekolah. Cuti amat yang lain semua ada. Jadi saya beritahu tangguhkan dahulu sehingga cuti sekolah itu dapat diketahui dan dimasukkan dalam kalender. Okay, cuti sekolah itu melibatkan yang dah ada sekarang cuma cuti bulan 3. Yang seterusnya tak ada. Mungkin hari ni ke esok ke keluar, mungkin barulah dibuat balik atau diubah. Kalender kuda lah, kita buat kalender kuda sebab senang kita nak koyak dari bulan ke bulan. Tujuannya kita buat kalender kuda. So itu sahaja makluman kepada saya dan rare remedies kita pada malam ini, iaitu daripada buku Materia Medica Homeopati, terjemahan daripada buku Homeopatik Materia Medica Dr. William Borick, remedi ke-74, remedi huruf A yang disebut sebagai Argemon mexicana. Kita jumpa lagi insya-Allah berkaitan rare remedies ini pada minggu hadapan. Mudah-mudahan kita boleh terus bertemu dalam perbicaraan rare remedies. Itu saja, terima kasih. Puan Kasmani pun sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang kita sentuh malam ini memberi manfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.